Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi yassir wa la ta'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa adaban liqarribuna ilayh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minar rasyidin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang saya hormati lagi kasihi Tuan Pengerusi Qaryah kita, sahabat Al-Fadhil Ustaz Yusuf, dan seterusnya jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah, dan seterusnya. Tak dilupakan sahabat kita daripada Abu Khadijah Studio. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudi mengurniakan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya, memelihara kita semua daripada segala bala bencana dan wabak yang menimpa negara kita saat ini, dan memberikan perlindungan dan keselamatan buat ahli keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita, dan juga memberikan kesembuhan buat mereka-mereka yang telah ditimpa wabak ini yang saat ini semakin meningkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, selamatkan mereka dan bersihkan negara ini daripada wabak ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, pada malam ni saya tidak akan memberikan mukaddimah yang panjang, kerana pada malam ni kita akan bermula dengan satu kitab baru, kan? Kitab baru yang membicarakan tentang nasihat agama dan wasiat iman, atau yang judulnya dalam bahasa Arab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karangan Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Terjemahan dalam bahasa Melayu ditulis oleh apa nama dia, Syekh Syed Ahmad Semaid. InsyaAllah pada malam ni kita akan mulakan dengan muqaddimah daripada kitab ini, insyaAllah. Jadi kitab ni tuan-tuan telah dikarang lama dahulu, lebih kurang tak silap saya ditulis dalam ni 1980, siap dikarang. Jadi dimulakan tuan-tuan dengan muqaddimah pada awal kitab ni dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka, kalau tuan-tuan ada kitab ni, naskah dia, kita buka di muka surat awal, dia ada tulis tajuk dia, kemudian berapa cetakan dia, kan. Yang ada kat saya ni pun dah berkecetakan yang ke-13 kali ulang dalam bahasa Melayu. Dia dimulakan dengan mula sekali Bismillahirrahmanirrahim, yang mana kita tahu Bismillah ni satu perkataan yang cukup besar, satu perkataan walaupun kecil, walaupun hanya kita mudah nak sebut dia, walaupun perkataan yang biasalah bagi kita duk sebut hari-hari, tetapi dia satu kalimah yang cukup besar, Bismillah ni. Bismillah ni Nabi SAW sebut, kullu syai'in la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap benda yang tak dimulakan dengan bismillah, maka dia akan terputus daripada rahmat dan kasih sayang dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, jadi bismillah ni satu kalimah yang hebat. Dalam Quran pun sendiri, dalam mushaf yang kita pegang tu, bismillah ni sangat banyak disebut dalam Quran. Boleh kata semua surah dimulakan dengan bismillah kecuali satu surah saja, iaitu surah At-Taubah, kan? Surah At-Taubah.
Yang lain semua mula dengan bismillah. Jadi bismillah ni cukup banyak keberkatannya. Dan banyak guna dia, dan banyak khasiat dia bismillah ni. Antara dia, kita boleh gunakan bismillah ni untuk kita lindungi rumah kita daripada kecurian dan sebagainya, dengan kita membacanya 21 kali setiap malam, ataupun 21 kali di saat kita nak kunci pintu rumah kita sebelum kita keluar. Dia boleh juga digunakan sebagai satu ayat untuk menerangkan hati. Yang ni saya dapat daripada Tuan Guru Haji Saleh Sik. Dengan kita baca dalam satu malam 786 kali Bismillahirrahmanirrahim tu, baca pada ayat, kemudian beri pada anak-anak minum. Minum pula kena minum pagi sebelum matahari terbit, minum awal-awal pagi. Lepas sembahyang subuh minum ayat tu. Jadi banyak khasiat tuan-tuan. Kalau nak cerita kelebihan dia cukup besar, cukup besar. Dan bismillah ni kalau dari segi bahasa Arabnya, sebenarnya dia ada fi'il yang tersembunyi di hadapan dia. Bismillah ni, bismillah berarti dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Di depannya kalau dalam bahasa Arab dia ada fi'il atau kata kerja yang tersembunyi. Sama ada kita sebut sebagai aqra'u bi bismillah, aku membaca bismillah, ataupun kita sebut sebagai takdir dia abda'u bi bismillah, saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang tu. Sebab bahasa Arab ni bahasa yang cukup teliti dan bahasa yang cukup dalam dari segi tata bahasa dan sebagainya. Jadi ayat ni dia ada dua jenis, sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah perkataan yang mula dengan isim, jumlah fi'liyah perkataan yang bermula dengan fi'il, kata kerja. Jadi bismillah ni tak ada isim, tak ada fi'il. Maka sebab tu dia sebenarnya di dalam dia di dalam bahasa Arab ni ada istilah sebagai satu ayat yang tersembunyi, yang ditakdirkan sebagai abda'u ataupun aqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, kemudian disebutkan dalam ayat ni, dalam permulaan kitab ni, apa dia? Satu ayat yang cukup hebat tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah ayat 32. Ayat ni menceritakan tentang bagaimana pengarang kitab ni disebut ayat ni merendah diri di atas ilmu dia, walaupun ilmu dia luas hebat, tetapi disebut ayat ni tujuan dia untuk merendah diri. Sebab ini satu ayat yang menceritakan tentang betapa kita rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tinggi mana ilmu kita, besar mana kita, pangkat kita dan sebagainya, maka ini dah tujuan dia. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Tuhan, la ilma lana, tak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha tahu lagi maha bijaksana. Ayat ni tuan-tuan sebenar-benarnya dibacakan oleh malaikat sebenarnya. Ceritanya ketika diciptanya Nabi Adam alaihi salam, masa mula-mula Nabi Adam diciptakan tu, Allah cipta dia, Allah sebut kepada para malaikat, aku akan ciptakan satu makhluk. Maka malaikat kata, kenapa nak cipta makhluk lagi atas muka bumi, sedangkan mereka duk buat rosak atas muka bumi? Sebelum manusia ada makhluk lagi, dah buat rosak macam-macam lah. Maka Allah kata, kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Kemudian Allah cipta Nabi Adam dan Allah ajarkan dia ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah tanya pada malaikat, apa benda-benda ni semua? Maka malaikat kata,
kami tidak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lepas tu baru Nabi Adam Allah perintahkan supaya menceritakan tentang benda-benda yang Allah ajarkan kepada para malaikat. Jadi itu sifat yang bagus, sifat yang hebat, sifat yang tinggi yang ditunjukkan oleh malaikat, iaitu rendah diri, rendah hati. Sebab sifat ni sifat yang cukup baik dan sifat yang meninggikan darjat seseorang tu di sisi Allah. Orang ni kalau dia rendah diri, Nabi kata man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah diri kerana Allah, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagu tu tuan-tuan. Sifat ni berlawanan dengan sifat yang ada pada iblis. Iblis ni Allahu akbar tuan-tuan. Dia bila Allah perintah dia supaya sujud hormat kepada Adam, apa dia kata? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Pasal apa aku nak sujud dekat dia? Siapa aku nak tunduk kat dia? Pasal apa? Ini satu sifat yang kita tak boleh ikut. Yang Allah sebut dalam Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak-jejak langkah syaitan. Jadi sebab tu tuan-tuan, muqaddimah ataupun permulaan yang ditulis oleh pengarang kitab ni cukup hebat, walaupun kecil ya, walaupun sikit ya, ayat yang diberikan. Kalau nak cerita lagi memang sangat panjang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Tuhan, kami tidak ada ilmu melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita lagu mana pun pandai, tak mana hebat, tak mana pun, kita kena selalu baca ayat ni, selalu faham ayat ni, selalu tahu setiap orang alim tu ada orang alim pada dia lagi. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Setiap orang alim tu ada orang lagi pandai pada dia. Kan? Sebab tu kita kena sentiasa rendah diri, tak pernah merasa hebat. Orang yang merasa hebat, merasa diri dia baik pada orang lain ni, yang ni sifat dia sama macam sifat iblis. Ini satu sifat yang cukup tidak baik tuan-tuan. Sebab tu kita kena selalu ikut sifat Nabi SAW, iaitu sifat merendah diri. Baik tuan-tuan, lepas pada tu dalam buku ni ditulis kandungan. Kandungan ni, jadi kitab ni ada beberapa bab lah. Antara dia yang mula sekali dia cerita pasal takwa. Sebab takwa ni modal yang paling penting sekali bagi kita. Kita nak bawa pergi akhirat esok pada dia, takwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu takwa. Tak ada benda lain kan? Yang paling baik sekali takwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik sekali. Tak ada dah. Kemudian baru dia cerita tentang perihal sembahyang. Kemudian perihal zakat, perihal puasa, perihal haji, perihal baca Quran, perihal zikir dan doa, perihal amar ma'ruf dan nahi mungkar, perihal jihad, perihal kehakiman, perihal nikah kahwin, perihal haram syubhah dan baik, perkara-perkara yang menyelamatkan, dan perihal tentang aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi itulah bab-bab yang ada kitab ni. Bagus, dia mula cerita pasal takwa. Sebab takwa ni hari ni hak hilang kat kita. Takwa ni hak banyak kita hilang. Takwa ni satu perkataan yang walaupun sikit tapi maksud dia cukup luas. Cukup luas. Dia orang yang ada takwa dalam jiwa dia sentiasa merasakan tentang keberadaan Tuhan tu walau di mana dia berada. Orang yang bertakwa dia tak berani buat maksiat terang-terangan maupun secara sembunyi. Orang yang ada takwa dalam jiwa dia. Baik tuan-tuan, kita masuk pengantar, kata-kata pengantar kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Buku kata pengantar edisi yang kedua. Buku nasihat agama dan wasiat iman ini telah dicetak berulang kali. Banyak kali. Pasal apa? Buku ni berkat tuan-tuan. Buku ni sangat berkat. Sebab tu orang baca berulang kali. Pasal manfaat dia cukup banyak.
Manfaat dia cukup banyak. Tak semua buku kita dapat jumpa dalam pasaran dibaca banyak-banyak kali. Contoh dia macam kitab Imam Nawawi. Kitab 40 hadis Imam Nawawi. 40 hadis ni tuan-tuan, banyak ulama karang. Bukan dia seorang, banyak. Tapi Allah pilih kitab Imam Nawawi sebagai yang perkat. Sebab tu dikarang dalam pelbagai bahasa, diterjemah dalam pelbagai bahasa. Kitab 40 hadis karangan Imam Nawawi rahimahullah. Walaupun Imam Nawawi dah meninggal begitu lama, masih lagi dibaca sampai ke hari ini. Baik. Jadi macam tu juga buku ni, banyak kali dicetak dan ramai orang baca, banyak masjid dah baca khatam kitab ni. Baik. Dan ramai pembaca telah mendapat faedah daripadanya. Setelah terbit edisi Ruminya, iaitu yang ni, ramai meminta supaya buku ini diterbit pula dalam tulisan Jawi pula. Alhamdulillah, edisi Jawinya juga telah selesai diterbitkan pada tahun 1985. Tetapi kurang sempurna dari segi tekniknya dan terdapat beberapa kesalahan cetak. Dan dalam cetakan kedua telah diperbaiki kesemua kesalahan itu. Kemudian ramai pula teman-teman menganjurkan saya meneliti semula buku ini. Pertama kali dialek Indonesia yang banyak mempengaruhi tulisan itu harus ditukar untuk memudahkan para membaca memahaminya. Maknanya dulu asal dia tulis ada bahasa Indonesia banyak, maka dia kemudian dia ubah. Kemudian guru saya sendiri telah mendengar pembacaan buku ini dalam tadarus kami pada tiap-tiap Khamis, telah menganjurkan supaya saya mengisi yang baki dari hadis yang sememangnya saya tinggal dalam edisi pertamanya. Sebab masa inilah masa ilmu pengetahuan dan orang ingin belajar atau mengetahui bunyi-bunyi hadis yang diberikan maknanya itu. Itulah maka saya menyusun semula buku nasihat dan wasiat imam ini mengikut kehendak dan selera orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini memberikan manfaat kepada anda pembaca sekalian. Maknanya buku sebelum ni dia tulis, dia bubuh maksud hadis saja, tak bahasa Arab. Itu dia bubuh makna dia sekali, dia bubuh oleh bahasa Arab dan hadis dia. Edisi dari buku ini juga telah diterbitkan dalam kulit tebal dan hurufnya dibesarkan untuk memudahkan para pembaca. Sudah selesai terbit edisi Ruminya, insya-Allah saya akan usahakan pula penerbitan edisi Jawinya dalam bentuk yang rupa yang sama. Jadi masa ni pengantar kali kedua ni dicetak yang lebih besar, lebih jelas, lebih baik. Moga-moga para pembaca akan merasa puas hati dengan edisi baru ini yang tentu sekali merupakan edisi lengkap dan lebih sempurna. Wabillahi taufik wal hidayah. Ni penterjemah, nama dia Syekh Sayyid Ahmad Semaid. Kemudian muqaddimah pengalih bahasa, iaitu muqaddimah ni yang tadi kita baca cetakan, muqaddimah pada cetakan kedua. Yang ni muqaddimah orang yang terjemah dia, iaitu Syekh Ahmad Semaid sendiri. Macam mana dia boleh terjemah buku ni? Bukan senang tuan-tuan. Saya pernah di sana dulu dengan sahabat lah nak terjemah satu buku. Makan masa panjang tuan-tuan. Kita terpaksa duduk tengok kamus berulang-ulang kali, cari maksud susah. Memang sangat sukar. Jadi dia boleh terjemah ni bukan satu benda yang sangat boleh dipandang remeh. Tak boleh pandang remeh. Memang cukup susah. Kan kita nak cari perkataan. Tambah pula kita bahasa Malaysia tak kaya macam bahasa Arab. Bahasa Arab ni satu perkataan banyak maksud. Kita bahasa perkataan satu maksud je. Kan depa banyak. Ada satu benda banyak perkataan depa ni. Arab ni. Ada perkataan, satu perkataan banyak maksud. Ada satu benda banyak perkataan. Contoh perkataan doroba dalam bahasa Arab. Doroba tu maksud dia, kalau kita duk mengaji bahasa Arab biasa ni, kita kata pukul lah maksud dia kan. Doroba pukul. Sebenarnya doroba ni kalau tengok dalam kamus ada 8 maksud. Ada 8 maksud. Doroba ni maksud berjalan atas muka bumi. Doroba ni maksud bab. Bab ni bahagian-bahagian. Bahagian-bahagian dalam kitab dipanggil doroba ya. Doroba juga maksudnya memberikan contoh. Beza tadi mula-mula maksud pukul. Bila buka kamu dia ada banyak makna. Perkataan sama, tapi banyak makna. Itu bahasa Arab ni, dia bahasa kaya. Ada juga bahasa Arab ni yang perkataan dia benda dia satu, tapi perkataan dia banyak. Harimau, singa ada banyak perkataan. Singa, sekok. Kita panggil singa no. Ada perkataan lain. Lion kot.
Lion bahasa Inggeris. Singa ada perkataan lain? Tak ada orang tu. Satu tu ya. Orang Arab ada 5 perkataan untuk singa. 5 perkataan. Asad, asadun, singa. Ghadan far. Ghadan far. Qaswarah, lubbin. Lagi satu Fahdin. Fahad. Ada raja Saudi dulu nama Malik Fahad kan. Malik Fahad, raja singa lah. 5 perkataan untuk satu ekor binatang. Tu kata bahasa dia kaya. Sebab tu bukan senang tuan-tuan nak terjemah maksud yang tepat ni, susah. Sebab tu kalau baca buku, kadang-kadang terjemahan tu kita baca kadang pening. Tapi dia ni terjemah, Masya Allah. Allah berikan kelebihan dia untuk terjemah buku. Baik. Mukadimah pengalih bahasa ni, macam mana dia mula, dia menceritakan bagaimana dia terjemah buku ni. Aku mula kenal buku An-Nasaihah Ad-Diniyah wa Wasahih Al-Imaniyah ini ketika aku mengikuti tadarus pagi minggu bersama para guru dan teman di Masjid Abdul Razak. Sebelum itu aku pernah dengar tentang buku ni, tetapi aku tidak sebegitu berminat kepadanya sebagaimana setelah aku membacanya dan menyaring mutiara-mutiaranya. Manakala minatku menterjemah buku ini mula menyerap di hati dan fikiranku, malangnya ketika itu aku kurang persediaan yang cukup dan kebolehanku untuk melancarkan penterjemahannya dengan lebih baik masih diragukan. Masa tu dia tak berapa cekak lagi dia. Sebab tu aku masih belum menguasai pembicaraannya dengan teliti. Bila kita tak menguasai bahasa dan sebagainya, kadang-kadang kita tak boleh nak faham apa maksud pengarang ni nak kata apa. Oleh itu aku bertekad untuk mempelajari kandungannya terlebih dahulu, sehingga apabila aku lancarkan penterjemahannya kelak, aku tidak akan teragak-agak lagi untuk memberikan makna yang tepat sejajar dengan maksud yang dibicarakan oleh pengarangnya dalam naskah Arabnya. Jadi dia nak terjemah tu, dia pergi mengaji dulu. Dia mengaji bagi faham tu baru dia terjemah. Sebab bukan senang tuan. Kalau kita tak faham suatu benda, kita nak terjemah jadi payah. Kadang pengarang tu kata lain, kita terjemah jadi lagu lain. Macam orang yang baca kitab Jawi, tapi dia tak tahu kitab Jawi yang dia baca tu apa dia kata, dia tak faham. Ni kitab, bukan kitab Arab, kitab Jawi. Ada berlaku dulu-dulu lah ni, cerita dulu-dulu, Tok Guru dulu cerita. Mengaji sampai tambah akikah, maka dia tuliskan kitab Jawi tu. Maka apabila kanak-kanak itu cukup umurnya 7 tahun, maka hendaklah disembelihkan kambing itu dan dicukur kepalanya. Apabila bermula kanak-kanak itu berumur 7 tahun, 7 hari, bukan 7 tahun, 7 hari, maka hendaklah disembelihkan kambing dan dicukur kepalanya. Dia bertanya, ustaz, cukur kepalanya tu kepala siapa? Ustaz tu pun tak faham juga. Dia pun kata kepala kambing kot, no? Sebab lepas tu kan dicukur kepalanya, nyawa tu balik kat kambing kot. Maka dia mencukur kepala kambing. Kacau. Sebab apa? Kes apa jadi lagu tu? Tak berapa faham apa maksud pengarang tu. Bukan senang tu. Bukan senang. Tambah pula kita Arab pula kan. Lagi payah. Ada lagi kitab Jawi daripada contoh. Dia tak tahu perkataan bulu roma. Maka diambil air sembahyang itu, dituliskan kitab Jawi tu. Diambil air sembahyang itu, maka hendaklah dikenakan sehingga ke bulu roma. Roma tu dia tulis ra waw mim. Jadi tak boleh nak baca Roma lah, dia baca Rom. Maka dikenalah kena kepada bulu Rom. Dia buat tanya, ustaz, bulu Rom tu apa dah? Oh, bulu Rom tu apa dah? Dia pun tak tahu nak kata apa. Dia kata bulu seekor burung di dalam syurga. Kacau. Macam mana ambil semayang sampai ke bulu burung dalam syurga? Habis pening kepala kita. Tu kitab Jawi. Sebab tu kena ada keahlian dia nak baca. Kitab Jawi pun bukan senang, no? Susah nak baca. Baik tuan-tuan, serentak dengan cita-cita menterjemah buku ni,
Aku bergiat untuk menumpukan segala perhatian terhadap buku kuliah subuh yang aku jangka pada mulanya akan selesai dalam satu jilid saja. Tetapi rupa-rupanya buku kuliah subuh itu telah menarikku ke dalam alam pekajian yang amat luas, sehingga aku terpaksa membaca berbagai buku dan kitab untuk menyaring dan mengutip bahan-bahan yang perlu untuk melengkapkan buku itu. Di kala inilah aku mula kenal di antara kitab lain Ihya Ulumuddin, karya terbesar Imam Ghazali. Kitab ini penuh dengan mutiara manikam yang jarang-jarang terdapat dalam kitab-kitab rujukan yang lain. Nampak? Ni orang yang kaji. Dia baca satu buku, dia faham. Oh, kitab ni rupanya hebat. Tapi zaman akhir-akhir ni, orang baca kitab-kitab lama ni, orang bukan ambil mutiara yang hebat dalam tu, tapi orang kritik pula kitab tu. Kan? Kritik. Ulama-ulama di negara Arab, tuan-tuan, depa baca kitab-kitab orang terdahulu depa. Kalaupun ada kesilapan pada pandangan depa dah, depa tak kritik. Depa cuma menyebutkan dan memberitahu barangkali begini, macam tu. Ataupun dia sebut yang aku dapati dalam kitab lain begini pandangannya. Dia tidak sekali-kali letakkan, oh ini tak betul, ini salah, ini sampai ke ada yang menghukum, buanglah kitab ni, tersuruh pakai dah. Sampai dah tu depa beradab sekali kepada ulama yang terdahulu, kerana ulama terdahulu telah berjasa pada zamannya. Mereka dah berjasa pada zaman dia, kita belum tentu lagi, kan? Kita kadang-kadang hanya kuat nak kritik, nak komen, kan? Baca kitab pun kadang tak apa nak habis lagi, tapi duk kritik, komen banyak. Baik, sebab tu kita ni kena kuranglah komen. Dalam hadis Nabi SAW sebut, apa nama, Nabi sebut, cakaplah benda yang manfaat ataupun diam. Kalau tidak, diam, tak usah cakap apa, kan? Cakap benda yang bagus-bagus, elok-elok. Kalau tak mau cakap, tak usah cakap apa. Nah, jangan duk komen hati elok. Baik. Kita ini okay. Kemudian dari di sinilah aku mendapat bermacam-macam pelajaran dan pengetahuan yang memang banyak dalam banyak hal berhubung rapat dengan buku An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang aku terjemahkan ini. Maknanya dia nak faham kitab ni, dia baca Ihya tu baru dia dapat kefahaman untuk kitab ni. Maknanya kitab ni dengan Ihya tu ada hubungan lah. Mungkin pengarang tu terkesan daripada kitab Ihya, dia karang susunan kitab ni. Lagu tu lah, kitab-kitab ni selalunya masa saya mengaji dulu kitab fiqh, dia satu kitab ni terbit daripada kitab yang sebelum dia. Ulama tu tulis kerana dia membaca kitab sebelum dia, dia buat ringkasan pada kitab sebelum dia. Lagu tu. Baik, dalam mengkaji dan meneliti kitab Ihya Ulumuddin pula, aku teringat kepada buku Mau'izatul Mu'min yang rupanya adalah keringkasan daripada kitab Ihya yang besar itu. Kitab Ihya ni tuan-tuan banyak ringkasannya, sangat banyak. Sebab mutiara dia dalam tu sangat besar, kan? Ilmu-ilmu yang terkandung dalam tu sangat dalam. Maka banyak ulama ambil kitab tu dan jadikan kitab-kitab kecil yang mudah kita nak baca. Sebab kalau kita nak baca Ihya tu tuan-tuan, tak tahu tahun bila nak habis. Ada berapa belas jilid kan? Berapa banyak jilid dia ada. Baik. Jadi ulama ringkas kan, jadi kitab kecil-kecil kita baca, kita faham. Baik, dan cepat sikit habis. Baik. Setelah aku membandingkan kedua-dua kitab asal dan keringkasannya, tekadku untuk pun membulat untuk menterjemahkannya. Oleh sebab terlalu pentingnya kitab itu kepada seumum masyarakat kaum muslimin pada zaman ni. Maka selepas tu dia ambil pentinglah untuk terjemah kitab ni. Alhamdulillah. Ini satu bantuan untuk kita, satu bantuan untuk umat Islam, yang mana kita sekarang ni kitab ni dah pun diterjemahkan dan kita mampu baca dia dengan mudah. Baik, alhamdulillah dengan inayahnya dan berkat pertolongan Allah Ta'ala, aku pun telah selesai menterjemah kitab Mau'izatul Mu'minin dalam 2 jilid dan dengan judul Bimbingan Mukmin pada Mencari Ridha Rabbil Alamin. Tengok, depa terjemah kitab tuan-tuan, cari apa? Ridha, bukan cari untung. Kita kadang cari untung cetak tu, kan, daripada
Guru saya tuan-tuan, Dr. Abdul Aziz Al-Khatib Al-Hasani di Syria, dia karang kitab tuan-tuan. Di depan kitab dia tulis apa tuan-tuan? Huququt tiba'ah likulli muslimin. Hak cipta untuk orang Islam. Siapa nak cetak-cetaklah kitab dia. La ilaha illallah. Tu sampai tahu tu depa. Noh. Imam Nawawi apa semua mana ada tulis hak cipta apa. Ni bagi kepada orang Islam semua. Kita pun cetak baca kitab ambil berkat daripada depa. Tu depa noh. Dan kedua-dua jilidnya telah pun terbit dan tersebar luas di antara pembaca dengan mendapat sambutan yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha pada dia dan terima amalan dia. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pula dengan buku kuliah subuh yang kususun itu telah pun terbit dengan 3 jilid dan telah tersebar di antara pembaca-pembaca. Jadi kita boleh carilah kitab-kitab ni, buku-buku ni, cari untuk kita baca dan kita beri pada anak-anak kita baca. Sebab akhir-akhir ni dia mula keluar buku yang pelik-pelik tuan-tuan pasal kan, bahan-bahan bacaan yang kadang-kadang meracun anak-anak kita ni, bahaya akhir-akhir ni. Baik. Jadi dia sebutlah ni buku-buku yang banyak manfaat dia. Kita cari, kalau kita tak ada baca habis pun, kurang-kurang buku tu ada, kita meninggal esok, anak cucu kita boleh baca. Baik. Moga-moga buku-buku itu akan menabur manfaat kepada kaum muslimin sekaliannya dan menambah sedikit sebanyak pengetahuan agama yang perlu mereka mengetahuinya. Kini selesai pula terjemahanku terhadap buku An-Nasaihah Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang ku beri judulnya Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Buku ini tidak kurang pentingnya dari buku Bimbingan Mukmin. Malah kedua-duanya mempunyai keistimewaan yang tersendiri jika dibandingkan antara satu sama lain. Berbahagialah pembaca dalam bahasa Melayu yang dapat membacanya, kerana buku-buku serupa ini jangan-jangan diusahakan penterjemahannya. Apatah lagi kandungannya pula menyentuh segala lapangan yang tidak boleh tidak setiap muslimin dan muslimah harus melengkapkan diri dengannya. Seumpamanya segi akidah dan kepercayaan, segi ibadat dan amalan, segi taqwa dan ihsan, segi akhlak terpuji dan budi pekerti Al-Quran dan lain-lainnya. Akhir sekali, aku tidak lupa mengatur terima kasih yang tidak terhingga kepada guruku yang mulia Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib yang telah banyak membantuku dalam terjemahan buku ini, dengan meluangkan masa untuk mendengar aku membaca buku An-Nasaihah Ad-Diniyah dari awal hingga akhir dengan sabar dan tekun. Tengok, dia sebut nama guru dia, yang mana dia baca dengan guru dia kitab ni daripada mula sampai habis. Yang mana dia tak faham, dia tanya guru dia, baru dia terjemah. Ni suku alim, tengok orang alim dulu tuan-tuan. Pun ngaji sampai tak ada lah kita macam kita. Masa saya duduk di Syria tu, ni sikit tu sebelum kita habis, bulan puasa ni, bulan puasa, baca kitab Sahih Bukhari sampai habis tiap malam selepas tarawih. Kita selepas tarawih makan sup, makan moreh, balik leno pagi esok pula nak pergi awal esok kan. Depa baca kitab sampai esok, baca kitab sampai esok, khatam Bukhari bulan puasa. Larat nak ikut? Kalau bukan dia, kalau betul-betul orang ngaji dia ikutlah. Kalau kita tak tahu kan. Ada orang buat, tara buat apa tazkirah Ramadan lebih sikit pun apa, dah lembat dah ustaz ni apa ni, sekejap lagi nak tarawih pula kan. Lagu tu lah kita. Bukan orang sini lah, orang sini insya-Allah kan, kalau tarawih sampai pukul 12 pun tak apa kan. Ni tempat lain cara cerita ni. Baik, kemudian sehingga menjadi jelas dan terang. Guru dia cerita sampai dia mengaji itu terang, supaya dia terjemah dengan baik. Moga-moga Allah Ta'ala membalasnya dengan pahala yang besar di atas derma baktinya. Aku mengangkat kedua tanganku memohon Tuhan agar buku ini dapat memberikan manfaat bagi diriku dan kaum muslimin. Moga-moga Allah menerimanya sebagai satu bakti yang kecil kepada ilmu pengetahuan, diberkati usahaku, diampuni dosaku, serta diberiku balasan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Syed Ahmad Semaid, Singapura, 17 Rejab 1400, 1 Jun 1980. Ini mukadimah dia. Jadi belum masuk bacaan tentang pengarang buku ni. Wallahu ta'ala a'lam. Sekadar itu saja. Aku qawli hadza, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa adaban liqarribna ilaih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min rasyidin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.